makna yang kata Allah berdiri dengan sendiri itu. Diri sendiri itu macam mana? Bukan berdiri ni menurut dia mana, bukan berdiri ni tak berhajat pada tongkat tak. Tu kan. Dia nak terang makna dah, makna berdiri dengan sendiri ni. Bermula maknanya iaitu tiada berkehendak ia Allah kepada zat. Yang kata Allah berdiri dengan sendiri, kata maksud ni iaitu tiada berkehendak ia Allah kepada zat. Dan tiada berkehendak atau tak berhajat ia Allah Taala kepada zat yang lain. Apa dia zat? Maqama bi nafsi. Barang yang berdiri dengan sendiri-sendirinya, barang yang berdiri dengan sendirinya. Kalau sesuatu yang berdiri dengan sendiri, tak menumpang yang lain, dia panggil zat lah. Contohnya diri kita sendiri. Diri tubuh kita ni zat. Tak menumpang tubuh orang lain. Zat. Diri meja ni dia panggil zat. Dia tak menumpang meja orang lain. Itu zat. Jadi makna kata Allah berdiri sendiri itu, kata maksudnya tiada berkehendak ia Allah Taala kepada zat. Allah tak berhajat Allah kepada zat yang lain. Pasal apa Allah tak berkehendak kepada zat yang lain? Kerana ia zat, kata Allah sendiri itu zat. Allah tu zat. Dia bukan sifat. Kalau sifat dia menumpang bagi zat. Apa tadi sifat? Maqama bi ghairihi, barang yang berdiri pada yang lainnya. Itu sifat. Sesuatu yang ada pada yang lain, itu dipanggil sifat. Contohnya warna hijau pada kain. Kita pakai kain yang berwarna hijau. Ataupun ringkasnya kita kain hijau. Kain hijau mana dia hazafkan mana kain yang berwarna hijau. Maka kain ni dipanggil apa? Zat. Diri kain ni zat. Maka warna hijau tu sifat. Warna hijau dia menumpang bagi kain. Jadi bila kata Allah makna Allah berdiri sendiri, berarti Allah tak berkehendak pada zat yang lain. Allah tak berkehendak pada zat lain. Sebab apa Allah tak berkehendak pada zat yang lain? Sebab dia zat, dia bukan sifat. Kalau dia sifat, dia menumpang pada orang lain, pada zat yang lain. Seperti yang didakwa oleh ajaran sesat, kata Allah ni duduk pada ekor mata, duduk pada rupa yang segak, duduk pada si fulan. Jadi bila duduk pada si fulan, bermakna Allah tu bukan zat, dia sifat lah. Dia menumpang, terpaksa menumpang oleh. Bila menumpang oleh, mana dia lemah, tak lemah. Dia tak terkaya. Bila tak terkaya, adakah layak disembah? Tak layak disembah. Itu bukan sifat ketuhanan. Kerana sifat ketuhanan, dia mesti istighna an kulli masyuah, kaya daripada tiap-tiap yang lain. Itu kata musannif, iaitu tiada berkehendak ia Allah Taala kepada zat, mana kepada zat yang lain. Sebab apa? Illah dia, kerana ia zat, kerana Allah tu zat, dia bukan sifat. Itu yang pertama. Dan tiada berkehendak ia Allah Taala kepada orang yang menjadikan dia. Makna yang kata Allah berdiri sendiri. Yang kedua, Allah tak berkehendak, tak berhajat pada orang yang menjadikan dia. Sebab apa Allah tak berkehendak pada orang menjadikan dia? Kerana ia qadim. Kerana Allah tu, kerana kata maksud, kerana ia Allah Taala qadim, bersifat dengan qadim. Kerana Allah tu sedia. Sedia ada lah. Apa maksud sedia? La awwala lahu liwujudihi. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Bila kata adanya Allah tidak ada mula, memang sedia ada dah. Jadi tak berhajatlah kepada orang yang menjadikan dia. Yang berhajat kepada orang menjadikan dia, kalau dia baharu. Apa dia baharu? Al-wujudu ba'da adam. Ada kemudian pada tidak ada. Asal tak ada, diadakan. Itu panggil baharu. Kita baharu tak? Baharu. Dunia ni baharu tak? Baharu. Daripada tak ada kepada ada. Ada panggil baharu.
Jadi bila kita kata berdiri Allah dengan sendiri, maknanya Allah tak berhajat, tak berkehendak pada orang yang menjadikan dia. Sebab apa? Kerana ia qadir. Kerana Allah tu qadim. Sedia, yang sedia. Artinya adanya tidak ada mula. Bila adanya tidak ada mula, mana dia tak berhajat pada orang menjadikan dia, memang dia sedia ada. Tu. Makna qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Dia Allah sendiri. Pertama, Allah tak berhajat kepada zat yang lain sebab dia zat. Yang kedua, Allah tak berkehendak atau berhajat kepada orang yang menjadikan dia sebab dia qadim, dia bersifat sedia. Yang sedia. Arti yang kata tiada berkehendak ia Allah Ta'ala kepada zat yang lain, dan tiada berkehendak ia kepada yang menjadikan dia kerana ia qadim. Zat Allah Ta'ala itu bukan ia sifat. Zat Allah itu bukan sifat. Pada sifat yang berkehendak ia sifat kepada zat. Tempat ia berdiri. Kerana sifat ni dia berkehendak pada zat, tempat dia nak numpang, tempat dia duduk. Bolehkah ambil hijau saja ni daripada kain ni? Tak boleh. Saya pergi kedai cat, saya nak beli putih. Saya nak beli putih. Beli putih, orang tengah-tengah, putih apa? Tak faham. Saya nak beli cat warna cat putih. Cat putih atau cat berwarna putih. Orang faham lah. Maka cat tu zat, putih tu sifat. Kerana sifat ni dia melazim bagi zat. Jadi kata maksud ni, jadi kata artinya zat Allah itu bukan ia sifat. Zat Allah bukan sifat. Zat Allah tu bukan sifat. Apa peranan sifat? Apa pekerjaan sifat? Yang berkehendak ia sifat kepada zat. Kerana sifat ni kerja dia berkehendak pada zat. Dia bisa tumpang pada zat. Putih pada baju. Hijau pada kain. Pasal apa berkehendak pada zat? Tempat ia berdiri. Kerana zat ni tempat dia nak menumpang. Dia tak boleh pisah. Itu sifat. Dia Allah ni bukan dia sifat. Dan tiada ia baharu. Tiada ia Allah Ta'ala ni baharu. Allah ni bukan baharu. Apa dia baharu? Yang berkehendak ia kepada yang menjadikan dia. Kerana baharu ini berkehendak pada orang menjadikan dia. Asalnya tak ada. Daripada tak ada kepada ada, dia berhajat pada orang yang mengadakan dia. Dia tak ada kepada ada. Jadi Allah tu bukan baharu, dia qadim. Tu. Yang kata benar Allah berdiri sendiri. Pertama, Allah tak berhajat pada zat yang lain. Yang kedua, Allah tak berhajat pada orang menjadikan dia. Tak berhajat pada orang zat yang lain sebab dia zat. Tak berhajat kepada orang menjadikan dia sebab dia qadim. Tu. Terkaya tak? Kaya. Kerana qiyamu ta'ala binafsi ni masuk dalam bawah kata kayanya Tuhan daripada tiap-tiap yang lain. Masuk dalam bawah kata makna ketuhanan, kayanya istighna'ul ilahi an kulli masiwa. Dia masuk di bawah tu qiyamu ta'ala binafsi. Dirinya Allah dengan sendiri. Baik, ketahui olehmu ayuhat talib, mana wahai penuntut ilmu, bahwasanya sekalian yang mawujud ini, sekalian yang mawujud, kesemua yang ada, sama ada tu kita dapat lihat dengan mata kasar ataupun tak lihat dengan mata, tak dapat lihat dengan mata kasar. Contoh benda yang dapat lihat dengan mata kasar apa dah? Jisim yang kasib, tubuh yang kasar, terutama tubuh manusia ni, dapat lihat dengan mata kasar. Adapun benda yang tak, benda ada juga tapi tak dapat lihat mata kasar apa dah? Jisim yang latif, tubuh yang halui seperti malaikat, tak nampak. Ada tak? Ada. Contoh roh. Ada tak? Ada. Dapat lihat tak? Tak dapat lihat. Tak nampak. Ada. Kita kata sungguh. Benda yang tak dapat lihat mata kita kata sungguh. Jadi kata maksudnya bahwa sekiranya yang mawujud ini, kesemua benda yang ada ni
sama ada lihat dengan mata, dapat lihat mata kasar, tak dapat lihat mata kasar. Dengan nisbah berkehendak ia kepada zat. Semua benda yang ada ni nisbah kepada, berhajat kepada zat yang lain. Berhajat kepada zat. Dan nisbah kepada orang yang menjadikan dia. Atau tiada berkehendaknya, atau tiada berkehendak pada zat, atau tiada berkehendak pada yang menjadikan dia. Iaitu terbahagi ia atas 4 bagi, pecah pada 4. Tiap-tiap yang mawjud, tiap-tiap benda yang ada, sama ada yang kita dapat lihat dengan mata kasar ataupun tidak, nisbah kepada, berhajat pada zat yang lain, ataupun nisbah berhajat kepada orang yang menjadikan dia, ataupun tidak, dia terpecah pada 4. Pecah pada 4. 4 bahagi. Pertamanya, yang mawjud, yang ada, yang bersifat dengan ada, yang tiada berkehendak ia kepada keduanya. Pertama, yang bersifat dengan ada, tak berhajat pada keduanya, kata maksud ni. Apa keduanya tu? Tak berhajat pada zat, yang lain tak berhajat pada yang menjadikan dia. Iaitu zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala. Zat Allah tu ada, bersifat dengan ada. Zat Allah berkehendaklah kepada orang yang menjadikan kepada zat yang lain. Dia tak berhajat pada zat yang lain. Tak berkehendak pada zat yang lain sebab dia zat. Dia bukan sifat. Itu yang pertama. Kemudian berhajat daripada orang yang menjadikan dia. Dia tak berhajat pada orang yang menjadikan dia sebab dia qadim, yang sedia. Tu. Itu yang pertama. Keduanya, barang yang berkehendak ia kepada keduanya. Yang kedua, berhajat kepada keduanya, yakni berhajat pada zat, berhajat pada yang menjadikan dia. Benda yang mawjud, yang berhajat pada zat, yang berhajat pada yang menjadikan dia. Apa dia? Segala sifat yang baharu ni. Segala sifat yang baharu ni. Sifat yang ada, sifat yang baharu ni, berhajat pada zat dan berhajat pada orang yang menjadikan dia. Dia berhajat pada menumpang pada zat. Contoh kita kata hijau pada kain. Tadi berapa? Apa? Kuning pada kertas. Tu. Dia berhajat pada zat dan berhajat pada orang yang menjadikan dia. Siapa menjadikan dia? Iaitu Allah Ta'ala. Tu. Itu yang kedua. Benda yang mawjud, benda yang ada, yang berhajat pada kedua-dua. Yang ni berhajat pada zat yang lain dan berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Ini sifat yang, segala sifat yang baru. Ketiganya, daripada 4. Barang yang berdiri ia kepada zat dan tiada berkehendak ia kepada orang yang menjadikan dia. Yang ketiga ni, barang yang berdiri ia kepada zat, sesuatu yang berhajat kepada zat yang lain, dan tiada berkehendak ia kepada orang yang menjadikan dia. Dia berhajat kepada zat, tapi dia tak berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Dia berhajat pada zat dan dia dalam sama dia tak berkehendak pada orang menjadikan dia. Apa dia? Iaitu sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala tak berhajat pada zat. Yang ini berhajat pada zat Allah. Berkehendaklah pada orang menjadikan dia. Tak berhajat orang menjadikan dia sebab sifat Allah tu qadimah. Yang sebab sedia. Ada. Yang sedia ada lah. Itu yang ketiga. Keempatnya, dia 4. Barang yang berkehendak ia kepada orang yang menjadikan dia. Yang keempat, barang yang berkehendak ia barang tu, kepada orang menjadikan dia. Mana sesuatu yang berhajat pada orang menjadikan dia. Sebab apa dia berkehendak pada orang menjadikan dia? Kerana ia baharu. Kerana dia baharu. Asalnya dari tak ada kepada ada. Dan tiada berkehendak ia kepada zat. Dia tak dalam sama, dia tak berkehendak pada zat yang lain. Dia kehendak kepada orang yang menjadikan dia sebab dia baru. Dalam sama, dia tak berkehendak pada zat yang lain. Sebab apa? Kerana ia zat. Sebab dia, diri dia pun zat. Dia bukan sifat.
Apa dia? Iaitu segala zat yang baru ni. Zat yang baru ni. Zat kita ni. Zat yang mawjud, yang ada, yang zat makhluk. Yang ada ni. Yang kita dapat lihat ni. Ataupun tak dapat lihat. Yang sungguh tu. Dia berhajat kepada orang yang menjadikan dia. Tapi dia tak berhajat pada zat yang lain. Itu zat yang baru. Ini 4 perkara nisbah kepada 4 perkara benda yang mawjud nisbah kepada berhajat pada zat dan berhajat pada zat dan berhajat pada orang menjadikan dia. Ataupun tak berhajat pada zat, tak berhajat pada orang menjadikan dia. Ada 4. Pertama, tak berhajat pada zat yang lain, tak berhajat pada orang menjadikan dia. Apa dia? Zat Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, berhajat kepada zat yang lain dan berhajat kepada orang menjadikan dia. Apa dia? Segala sifat yang baru ni. Yang ketiga, berhajat kepada zat dan tak berhajat kepada yang menjadikan dia, iaitu segala sifat Allah Ta'ala yang qadimah. Dia berhajat pada zat yang zat Allah Ta'ala, tapi tak berhajat pada orang menjadikan dia, sebab dia sifat Allah Ta'ala qadim, yang sedia. Yang keempat, berhajat kepada orang yang menjadikan dia, benda yang mawjud, benda yang ada, tapi berhajat kepada orang menjadikan dia. Tapi tak berhajat kepada zat yang lain. Sebab apa dia berhajat kepada zat orang menjadikan dia? Kerana dia baharu. Artinya dia adanya ada mula. Asal daripada tak ada kepada ada. Maka dia berhajat kepada orang mengadakan dia, daripada tak ada kepada ada. Yang kedua, yang dalam sama, dia tak berhajat pada zat yang lain. Sebab apa tak berhajat pada zat yang lain? Sebab dia zat, dia bukan sifat. Apa dia? Segala zat yang baru ni, zat makhluk ni, yang ada ni. Termasuk diri kita ni. Itu 4 perkara. Adapun tanda qiyamullah binafsihi. Adapun tanda, apa dia tanda? Bukti ataupun dalil dia panggil. Penunjuk yang mengatakan Allah berdiri sendiri tu. Adapun qiyamullah binafsihi, maka iaitu firman Allah Ta'ala. Ini dia panggil dalil apa ni? Dia panggil dalil naqli. Dalil yang diambil pada Quran atau hadis. Dalil pecah pada dua. Pertama, yang kedua pertama, dia panggil dalil aqli, dalil yang masuk akal. Apa bukti Allah bersifat dengan qiyamu ta'ala bi nafsi? Kita ada alam ini. Atau alam ini baharu. Alam ini baharu. Pasal apa kita kata bukti adanya diri Allah itu alam ini baharu? Kerana alam ni dia asalnya daripada tak ada kepada ada, mesti berhajat pada orang yang mengadakan dia, yang bersifat qiyamu ta'ala, qiyamu bi nafsi. Artinya tak berhajat pada zat yang lain, tak berhajat pada orang menjadikannya. Baru dia layak menjadikan alam dia daripada tak ada kepada ada. Tu dia panggil dalil akal, guna logik akal. Yang kedua, dia panggil dalil naqli yang diambil dari Quran atau hadis. Contoh yang Muslim Umair ni, maka iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu wal ghaniyyul hamid. Artinya bermula Allah, iaitu Tuhan yang amat kaya. Al-ghani mana yang sangat kaya, yang amat kaya. Bermula Allah, wallah bermula Allah, iaitu Tuhan yang amat kaya. Huwal ghaniyyu, iaitu Tuhan yang amat kaya, Tuhan yang sangat kaya. Apa makna amat kaya? Yang makna sangat kaya tu, Allah tu sangat kaya. Huwal ghaniyyu, dialah yang sangat kaya. Artinya tiada berkendak ia kepada zat. Yang kata sangat kaya tu, Allah sangat kaya, Allah tak berkendak pada zat yang lain. Dan tiada berkendak ia kepada orang yang menjadikan dia. Dan dia tak berkendak kepada orang yang menjadikan dia. Itu kata Allah tu sangat kaya tu. Kata Allah maha kaya. Apa makna Allah maha kaya? Maknanya Allah tak berkendak kepada zat yang lain, dan Allah tak berkendak kepada orang yang menjadikan dia. Itu yang makna dia, murad dia, Allah maha kaya.
Bukan kaya nisbah harta tak. Ni kaya tu maha kaya, mana Allah tak berhajat pada zat yang lain, tak berhajat pada yang menjadikan dia. Atau mana yang kata mana maha kaya. Kita contoh kita kata Allah maha mendengar. Kata Allah mendengar, Allah maha mendengar, sangat mendengar. Apa makna Allah maha mendengar? Allah dengar semua. Allah dengar semua, bukan dekat bunyian, diri bunyian tu pun Allah dengar. Bukan dekat bunyi aircon, diri aircon tu pun Allah dengar. Tu kata maha mendengar. Tu. Dan lagi ia Allah Ta'ala yang mempunyai kepujian. Al-Hamid maknanya, dan lagi ia Allah yang mempunyai kepujian. Atau makna Al-Hamid. Tanbihun ay kalamun atin munabbihu liman ghafala, kalam yang datang menyedahkan bagi yang leka. Mana tu mana tanbih. Mana khulasah, ringkasan apa yang dibincang sebelum ni. Dan tiada harus kita kata, apa mana tiada harus? Mana haram. Haram pada syarak. Kita kata, kita sebut apa? Bermula makna qiyamu binafsi. Kita tahu bermula makna qiyamu binafsi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya itu. Kita kata bermula makna qiyamu binafsi, artinya Allah berdiri sendiri itu, iaitu jadi ia dengan sendirinya. Kita tahu Allah itu jadi sendiri. Haram kita sebut, haram kita kata makna qiyamu ta'ala binafsi, artinya Allah berdiri sendiri. Apa makna Allah berdiri? Dia kata Allah tu jadi dengan sendiri. Allah jadi dengan sendiri. Tak boleh kata lagu tu. Sebab apa tak boleh kata lagu tu? Kerana lazim dari yang demikian itu. Kerana lazim daripada demikian itu, lazim daripada kita sebut Allah jadi dengan sendiri, ataupun Allah ada dengan sendiri. Lazim perkataan tu apa dia? Baharunya. Allah tu baharu. Kalau Allah kata Allah jadi dengan sendiri, ataupun Allah ada dengan sendiri, makna daripada asal jadi sendiri, asal sebelum jadikan sendiri tu, maknanya tak ada lah. Daripada tak ada kepada ada. Bila daripada tak ada kepada ada, dipanggil apa? Baharu. Sama dengan makhluk. Sama. Bila kita sama makhluk, mana ternafi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bila ternafi, kita menafi sifat yang wajib bagi Allah, mana jadi apa? Haram. Bakal jadi kufur. Nampak? Tu kata haram kata tu. Menafi sifat yang wajib bagi Allah Tuhan. Jadi murtad. Ngucap ni. Iaitu barunya Allah Ta'ala tu, ataupun Allah jadi dengan sendiri, ataupun adanya Allah dengan sendiri, Allah ada dengan sendiri. Mustahil. Mustahil pada akal. Tak mungkin ada. Tak mungkin adanya Allah tu dengan sendiri. Pada hukum akal. Tu. Haram kita sebut begitu. Allah tu, arti mana Allah tu diri sendiri, maksudnya Allah jadi sendiri. Itu haram kita sebut begitu. Tu bahajat ngaji kena berguru tu, bukan berguru, baca sendiri, dia faham kat lain. Keenam daripada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas kita mukallaf kena tahu secara
terperinci. Wahdaniyah. Artinya, arti wahdaniyah diterima dalam bahasa kita. Esa, zat Allah Ta'ala. Dan segala sifatnya, dan segala perbuatannya. Wahdaniyah makna esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada perbuatan. Mustahil, bila kata esa tu tak berbilang-bilang. Adapun bagi kita berbilang-bilang nisbah pada kita makhluk ni, berbilang-bilang banyak tu kuat. Sempurna. Kalau sikit tu kurang, kalau kurang bagi kita tu sikit tu benar lemah. Adapun nisbah pada Allah, kurang tu banyak tu kekurangan bagi Allah. Adapun sikit tu kesempurnaan bagi Allah. Aduh. Nampak beza tu. Jadi wahdaniyah mana? Esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada segala perbuatannya. Mustahil, iya, ya Allah. Mana mustahil pada akal? Tak mungkin ada pada akal. Iya, ya Allah Ta'ala, tiada esa pada segala tersebut. Mustahil pada akal. Allah ni tak esa pada zat dan pada sifat dan pada segala perbuatannya pada Allah Ta'ala. Baik. Bermula makna yang kata esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada perbuatan atau pada af'an. Bermula maknanya esa ia pada zatnya, esa Allah pada zat, iaitu tiada berbilang. Zat Allah yang satu tu tak berbilang-bilang, tak boleh pecah. Daripada satu pecah kepada banyak. Zat Allah yang satu tak boleh berjuzuk-juzuk. Nampak? Bila kata zat Allah tu tak berbilang-bilang, tak berjuzuk, mana dia bukan jirim. Dia bukan jirim. Nampak? Kalau jirim ni bila dia berjuzuk-juzuk, dia panggil jisim. Nampak? Kalau dia berlebar, dia berjuzuk-juzuk, dia panggil jisim. Allah ni bukan jirim. Jadi betul kata esa Allah pada zat, iaitu tiada berbilang. Zat Allah yang satu tu tak berbilang-bilang, tak ada pecah kepada yang banyak. Ini pun menyanggah kepada fahaman sesat. Ajaran sesat kata zat Allah tu ada pada rupa yang cantik. Kalau 10 orang cantik, zat Allah yang satu pecah pada banyak. Main ke mana? Boleh pecah pula. Dari yang satu tu pecah pada banyak. Tu. Dan itu yang pertama. Dan tiada banding padanya. Tiada banding padanya pada zat Allah tu. Yang asal tu. Berarti tidak ada zat yang lain yang serupa dengan zat Tuhan. Zat Allah Ta'ala. Serupa pada mana? Serupa pada jadi Tuhan. Tu rasa Allah pada zat. Pertama, zat Allah tak berbilang-bilang. Kata zat Allah yang satu tak boleh pecah pada banyak. Itu yang pertama. Dia kata zat Allah pada zat juga. Zat Allah mana tiada ada banding pada zat Allah. Kata tidak ada yang lain daripada makhluk ni yang menyerupai zat Tuhan. Menyerupai pada mana? Menyerupai pada ketuhanan. Menyerupai jadi Tuhan. Tak ada. Nampak? Itu kata zat Allah pada atau tiada banding padanya, atau tidak ada serupa pada kata tidak ada zat yang lain daripada zat makhluk ni yang serupa dengan zat Tuhan. Serupa pada mana? Serupa pada jadi Tuhan. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Itu rasa Allah pada zat. Dan demikian lagi mana esa pada segala sifatnya. Esa Allah pada tiap-tiap sifat Allah Ta'ala. Sifat kesempurnaan Allah ni banyak. Tak terhingga. Ada pun berserta dengan dalil tafsiri. Dalil tafsiri jadi 20 yang kita mengaji ni.
Hak tu yang terperinci. Yang wajib kita tahu terperinci. Ada sebab kesebenarnya Allah ni banyak, bukan 20 ya. Hak banyak tu yang tak bersama dari tafsiri tu, jadi ijmali, wajib kita i'tiqad ahli kita, wajib bagi Allah mempunyai beberapa sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Tak terhingga banyaknya pada sisi kita, ada sisi Allah Taala hingga. Dalilah la nuhsi thana' alaik kama asnaita ala nafsik. Nabi kata la nuhsi thana' alaik. Kami tak dapat hitung kepujian atas engkau ya Allah. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau seperti mana engkau puji atas diri engkau. Dia kata sifat Tuhan ni banyak. Sebenarnya Allah ni banyak. Ada pun hak tahu yang 20 ni, hak ni yang kita cara terperinci ni. Yang sedang ada jadi terperinci ni hak 20 ni. Betul. Jadi yang kata esa Allah pada segala sifatnya macam mana? Esa Allah pada sifat ni. Sedangkan sifat Allah Taala banyak. Dia nak bagi faham tu. Esa Allah pada sifat tu. Iaitu tidak berbilang. Zat Allah tak berbilang pada tiap-tiap jenis dia. Allah tak berbilang tu. Kata bila Allah wajib bersifat dengan kudrah. Allah wajib bersifat dengan kudrah, berkuasa. Arti tak esa mana ada pada Allah satu sifat kudrat saja, tidak ada berbilang-bilang kudrat, tidak ada 2 kudrat, tidak ada 3 kudrat, ataupun lebih. Nampak? Tidak ada bagi Allah terus 2 sifat. Kata bersuatu pada nama, bersuatu pada makna. Satu pada nama, bersuatu pada makna. Bila kata kudrat, satu kudrat ajalah. Itu juga pada makna. Terkata esa Allah pada sifat. Artinya Allah tak berbilang, sifat Allah tak berbilang pada tiap-tiap jenis dia. Dan tiada banding padanya. Tak ada banding. Artinya tidak ada lain pada Allah yang serupa sifat dia macam sifat Tuhan. Tak serupa pada mana? Tak serupa pada makna. Contoh, kita ada sifat ma'ani tak? Pada diri kita ada sifat ma'ani. Allah gunakan kita sifat ma'ani yang baharu. Allah gunakan bagi kita ni, makhluk ni, hamba manusia ni, sifat ma'ani yang baharu. Untuk menyatakan bagi Allah tu ada sifat ma'ani yang qadim, yang qadimah. Contoh, kita ada kudrat tak? Digunakan kita kudrat kekuatan. Kita ada sifat kehendak, iradah. Kita ada sifat mendengar, melihat, mengetahui, hidup, berkata-kata atau perkata. Nampak? Nama sama. Kudrah. Ada pun makna tak sama. Tak serupa pada mana? Tak serupa pada makna. Ada pun kudrah kita, kuasa kita tak beri bekas. Kudrat kita ada bekas, kudrat Allah Taala beri bekas. Kudrat Allah beri bekas. Nampak? Kita melihat. Allah bersifat melihat, Allah bersifat ingin melihat juga. Melihat kita terhad, melihat kita kena guna alat wasitah, perantaraan ni apa? Biji mata, hadaqun. Dia kita terhad. Allah melihat. Allah Maha melihat. Bukan dapat lihat benda tu saja. Bahkan bunyian benda tu pun Allah lihat. Itu kata Allah Maha melihat. Kita kata kita bersifat dengan dengar. Mendengar. Kita mendengar. Allah juga mendengar. Adakah sama mendengar Allah Taala dengan kita? Ada. Dan kita kena ada alat telinga. Dan segala alat yang bersangkut dengan telinga baru dengar. Lemah tak kita lemah. Banyak benda ni tak ada telinga tak boleh dengar. Dan dengar kita terhad. Allah mendengar. Bahkan Allah Maha mendengar.
Bukan dekat bunyian ya Allah dengar, bahkan diri bunyi itu pun Allah dengar. Tak sama. Nampak? Nama sama, tapi makna tak sama. Itu kata tiada banding tu. Terasa Allah pada sifat anda tiada banding, kata tidak ada serupa dengan sifat Tuhan. Tak serupa pada makna. Dia tiada banding padanya pada sifat Allah Taala. Itu kata asa Allah pada sifat. Bermula mana asa Allah pada segala perbuatannya. Asa Allah pada perbuatan ni lah macam mana? Iaitu tiada banding padanya. Tidak serupa dengan perbuatan Allah Ta'ala. Walaupun besar habuk sekalipun, besar zarah sekalipun, tidak ada satu perbuatan yang serupa macam perbuatan Allah Ta'ala. Tak serupa pada mana? Pada memberi berkah. Sama ada manfaat atau mudarat. Hanya perbuatan Allah Ta'ala yang beri manfaat mudarat. Perbuatan makhluk tak ada berkah. Itu antikat kita di sunnah wal jemaah. Terasa Allah pada perbuatan. Tidak ada banding pada perbuatan, tidak ada serupa dengan perbuatan Allah Ta'ala. Tak serupa pada mana? Pada beri berkah. Itu kena faham. Baik. Dan jikalau ada berbilang pada segala yang tersebut itu, kalau berbilang pada segala tersebut, kata zat Tuhan tu berbilang daripada yang satu pecah pada banyak. Ataupun ada zat makhluk serupa macam zat Allah. Serupa pada mana? Pada jadi Tuhan. Ataupun ada sifat makhluk atau sifat Allah Taala berbilang pada tiap jenis dia. Contoh ada dua kudrah. Ataupun lebih pada dua. Ataupun ada sifat makhluk sama macam sifat Allah Ta'ala. Ataupun ada perbuatan makhluk yang beri bekas semacam perbuatan Allah Ta'ala. Dan jikalau ada berbilang pada segala tersebut itu, atau ada banding padanya, ada serupa padanya, pada zat Allah Ta'ala atau pada sifat atau pada perbuatan Allah Ta'ala, nescaya, itu jawab bagi jikalau tu, nescaya membawa ia kepada tahsil hasil. Bawa pada tahsil hasil, menghasilkan benda yang sudah ada pada bekas yang sama. Kalau kita contoh kita tak ada banding, ada makhluk yang serupa macam zat Tuhan pada jadi Tuhan. Tidak ada dua Tuhan. Satu nama Allah, satu nama Khalik yang menjadikan. Sedangkan Allah dah jadikan bumi ni. Tiba-tiba main satu lagi makhluk yang nama Khalik ni yang bersifat ketuhanan, dia pun nak jadikan bumi ni. Sedangkan bumi ni Allah jadi lah. Nak jadikan bumi ni. Benda yang sudah ada nak jadikan balik. Dia panggil tahsil hasil. Buat kerja penat. Tahsil hasil. Ayat penuh lah bekas lah cawan. Nak pintu ayat apa lagi dalam tu? Dia beri tahsil hasil. Kerja yang sia-sia. Kerja yang sia-sia. Tahu tak? Kalau ada berbilang-bilang, mana jadi bawa kepada tahsil hasil. Atau bawa kepada lemah keduanya. Bawa kepada lemah kedua-dua ni. Nama Allah Ta'ala dan nama Tuhan Khalik dia menjadi lemah. Pasal bila satu dah lulus, satu lagi tak lulus, mana dua-dua dia bersifat ketuhanan, maka sabit dua-dua tu lemah. Contoh kita kata Allah menjadikan bumi ni. Satu Tuhan dah jadi bumi. Satu lagi tak boleh jadi bumi. Pasal dah ada dah. Dia buat apa? Buat benda yang ada sudah ada apa? Ini benda dia lemah. Bila sabit dia ni lemah, maka yang ini pun yang bersifat ketuhanan pun dia dikatakan lemah kau. Pasal bersifat yang sama. Tu. Atau bawa kepada lemah keduanya. Yang tiada dapat mengadakan sesuatu daripada makhluk ini. Yang tak dapat mengadakan makhluk sesuatu daripada makhluk walaupun besar habuk sekalipun. Dengan keduanya, dengan adanya dua Tuhan tadi. Tu. Dua sifat ketuhanan tadi. Iaitu mustahil. Mana mustahil pada akal? Mana mustahil pada akal? Mana berbilang zat Allah Ta'ala berbilang
pada zat Allah Ta'ala ataupun pada sifat atau pada perbuatannya. Adapun dalilnya, bukti penunjuk yang kata Allah Ta'ala tu wajib bersifat dengan wahdaniyah, esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada perbuatan. Iaitu firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid. Artinya bermula Tuhan, iaitu Tuhan yang esa ia. Ilahu wahid, Tuhan yang esa. Esa pada mana? Pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Ketahui olehmu, ayat talib wahai penuntut ilmu, bahwasanya Allah Ta'ala jikalau tiada bersifat ia dengan wujud yang hakiki. Kalaulah Allah tak bersifat wujud yang hakiki. Apa wujud yang hakiki? Artinya adanya Allah tidak ada mula, dan adanya Allah bukan jadi dengan sendiri. Atau wujud yang hakiki, ataupun wujud yang zati dah panggil. Kalau Allah tak bersifat dengan ada yang hakiki atau ada yang zati, artinya adanya Allah tu bukan jadi sendiri, dan adanya Allah tidak ada orang menjadikan dia. Tu. Kalau Allah tak bersifat wujud yang hakiki, dan qidam, Allah tak bersifat dengan sedia, dan baqa, Allah tak bersifat dengan baqa, kekal. Artinya adanya dihubung dengan tidak ada, berkesudahan. Dan mukhalafatuhu ta'ala al-hadis, ataupun Allah tak bersifat menyalahi Allah bagi yang baru, artinya menyamai Allah bagi yang baru. Dan qiyamu min nafsi, Allah tak bersifat dengan diri dengan sendiri dah. Dan wahdaniyah, Allah tak bersifat dengan wahdaniyah. Apa jadi? Allah tak bersifat dengan wujud yang hakiki, artinya adanya Allah ada yang menjadikan dia, ataupun dia jadi sendiri, ataupun ternafi bagi Allah sifat qidam, ternafi bagi Allah sifat baqa, ternafi bagi Allah sifat mukhalafatu ta'ala hadis, qiyamu min nafsi wahdaniyah. Apa jadi? Nescaya bersifatlah ia Allah Ta'ala dengan segala lawan sifat yang tersebut itu. Maksudnya Allah bersifat dengan sifat lawan bagi yang tersebut tadi lah. Artinya kalau Allah tak bersifat dengan wujud yang hakiki, artinya adanya Allah tidak ada yang menjadikan dia, dan adanya bukan jadi sendiri, bermakna Allah bersifat dengan lawan dia. Artinya adanya Allah ada yang menjadikan dia, adanya Allah dia jadikan sendiri. Begitu juga kalau ternafi sifat qidam bagi Allah. Apa dah qidam? Sedia. Sedia yang zati. Artinya adanya Allah tidak ada mula. Jadi bila kita nafi sifat qidam ni, bermakna adanya Allah ni ada mula. Daripada tak ada kepada ada. Benda bersifat dengan baru lah. Baik. Kalau ternafi sifat baqa, baqa mana kekal. Artinya adanya zat Allah ni tidak berkesudahan, tak dihubung dengan tidak ada. Tu. Jadi kalau ternafi, bermakna Allah ni menerima tidak ada atau menerima binasa. Betul juga kalau Allah tak bersifat dengan mukhalafatu ta'ala al-hadis. Bermakna Allah bersifat dengan lawan dia, apa dia? Menyamai Allah bagi segala yang baru. Sama ada pada zat dia atau pada sifat dan ada pada perbuatan. Betul juga kalau ternafi wahdah qiyamu bi nafsi, diri Allah sendiri. Artinya Allah tak banyak pada zat yang lain, tak banyak pada orang menjadikan dia. Kalau ternafi dua ni sifat ni, maka Allah bersifat dengan lawan dia. Jadi Allah berhajat kepada orang yang menjadi banyak pada zat yang lain dan banyak pada orang menjadikan dia. Ini semua sebab kekurangan bagi Allah ni. Kemudian kalau Allah tak ternafi bagi Allah sifat wahdaniyah, esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, esa Allah pada perbuatan. Kalau ternafi sifat ni, bermakna sabit bagi Allah lawan dah. Yang ni berbilang Allah pada zat, berbilang Allah pada sifat, berbilang Allah pada perbuatan.
Tu kata kalau tak bersifat ni saya bersifat lagi antara dengan segala lawan sifat yang tersebut itu. Dan lazim daripadanya. Lazim daripada Allah bersifat dengan lawan yang tersebut tadi. Kalau ternafi sifat wujud yang hakiki, ternafi sifat qidam bagi Allah, sifat baqa, sifat mukhalafatu ta'ala al-hawadith, qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Ternafi ni Allah bersifat dengan sifat lawan dia. Bila Allah sifat dengan lawan dia dan lazim daripadanya, daripada sifat lawan tadi, baharu ia. Mana Allah ini baharu? Bila ternafi sifat wujud yang hakiki, katanya adanya ada yang menjadi tidak tempat, adanya dengan jadi dengan sendiri. Mana ada baru? Baru. Ataupun ternafi sifat qidam bagi Allah Ta'ala. Mana adanya Allah ada mula. Baru. Baru. Ataupun ternafi sifat baqa bagi Allah. Artinya Allah ni menerima binasa. Baru tak baru? Kerana baru ni menerima binasa. Fana. Ataupun Allah bersifat menyamai segala yang baru. Mana bila dia menyamai baru, maka lazim dia pun bila dia sama dengan baru, maka dia pun dihukum baru juga. Nampak? Tu. Ataupun Allah bersifat dengan berbilang pada zat dia atau pada sifat pada perbuatan dia. Dia bila berbilang ni sifat baru tak? Sifat baru. Maka dihukum baru juga. Tu. Itu kata lazim daripada bersifat lawan ya, bersifat Allah bersifat dengan lawan jadi baharu ya, Allah tu dihukum baru. Dan lemah ya, bila kata baru dia lemah. Lemah, kekurangan. Dan lemah ia dan kekurangan ia. Bila dia lemah, dia kurang, maka berkehendak ia kepada orang yang menjadikan dia. Banyak pada orang yang menjadikan dia. Masa dia kurang. Asal dia tak ada kepada, dah berhajat pada orang mengadakan dia. Dah berhajat pada orang menjadikan dia. Dan kepada orang yang menghilangkan daripadanya kekurangannya. Bila dia lemah, dia kurang, dia berhajat pada orang yang dapat menghilangkan kekurangan daripada diri dia. Dan keluarlah ia ketika Allah tu bersifat dengan baharu tadi. Bila dia sifat baharu, banyak pada orang mengadakan daripada ada kepada ada. Bila dia lemah, kurang, banyak pada orang yang menghilangkan kekurangan dia. Kata musannif, maka berkehendak ia. Pada ketika itu dah keluarlah ia. Ketika itu daripada keadaan Allah Ta'ala, ia Tuhan yang disembah dengan sebenar. Maka keluarlah daripada yang kata dia itu sebagai Tuhan yang sebenar, yang layak disembah. Kerana Tuhan yang sebenar, yang layak disembah mesti terkaya pada tiap-tiap yang lain. Tapi dia bersifat dengan sebab kurangan ni, mana dia tak terkaya, tak layak disembah. Itu mustahil. Mustahil atau Allah Ta'ala gitu. Dan tiada dapat ia bila kata dia keluar daripada keadaan dia sebagai Tuhan yang sembah yang sebenar, dan tiadalah dapat ia mengadakan sesuatu daripada segala makhluk ini. Dia tak dapat mengadakan sesuatu, walau besar habuk, besar zarah pun tak dapat mengadakan makhluk ni. Bermula sekiranya yang tersebut tu mustahil berakal. Mustahil berakal Allah bersifat dengan segala sifat yang baru. Sumaqat tanbihun ay kalamul ati munabbihun liman ghafala. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wa billahi taufiq. Wala 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mimma tafarraqa ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.